11 bulan, tapi orang tua dah panik dah. Oh, ini okey. Kenapa tak keluar-keluar? keluar-keluar? Ini anak ke lemak macam tu kan. Maaf ya, Mak. 40. 40 dah, Cik? Ya. 40. Saya lahir 83. 83? Desember. Oh, belum lagi lah. So maksudnya So 40 lah. Nanti betul, Desember. 40, Desember 41. Ni baru 41. Dah 41 dah, Cik. Ya, betul. Badan kecil, umur tua. Cik, sorry lah. Mungkin ada penonton kita nanti kan, dia mungkin ada soalan-soalan yang saya rasa itu okey, tapi pada orang lain mungkin sensitif. Betul. So Cil, kalau agak sensitif and tak boleh nak jawab, Cil, saya minta maaf dulu dan tak perlu jawab. Kalau rasa tak perlu jawab, Miro, saya tak nak jawab yang tu. Okey, saya kalau sensitif, kamu tengok je kalau aku dah gatal-gatal, itu sensitif lah. Itu alergik ya? Itu alergik. Okey, santai aja bro. Santai aja. Santai aja. Cil, ada apa-apa ni ke? Sorry. Orang normal macam kita lah. Oh, okey. Maksudnya, Cil ada saya keturunan? Abnormal. Saya abnormal. Itu, please aku takut nak tanya benda ni. Tak apa. Yeah. Tapi okey, selalu orang macam tu, takut tanya, tapi bagi aku takut bertanya tu lagi okey daripada dia bertanya tak ada filter kan. Ya. Kadang tak ada filter ni pun kita macam sakit lah pula hati. Ya, betul. Kalau orang tanya takut-takut tu, saya pun akan bagi jawaban yang biar kita enjoy lah. Ya, betul. Macam kamu tanya apa tadi? Aku boleh fikir. Kamu mesti tanya dalam family semua kecil-kecil ke? Tak, salah. Okey, salah. Salah. Apa dia? Penyakit ke? Oh, penyakit. Adakah ini satu penyakit? Okey. Kalau aku bilang sakit, aku rasa tidak. Okey. Sehat-sehat je? Sehat. Okay. Sebab aku tak tahulah dia disebut kesalahan dalam itu, tapi bagi aku semua dah qadarullah, Allah dah tentukan. Okey. Tapi boleh tak aku nak jawab nih, kamu kena teka dulu. Aku lahir berapa kg? Agak-agak. Normal lah normal 2.9, 3. 2.9. Nak kamu jawab 2.9. Okey, 2.9. Salah. Aku lahir 5,3 kg. Besar. Ni langsung kita masuk ke story. Aku cakap aku tak sakit. Kenapa? Sebab sebetulnya aku dalam kandungan itu besar. Ini true story. Aku tak pernah lagi cerita di tempat, tapi mungkin dalam live adalah live TikTok kan atau IG. Tapi dalam media aku rasa aku tak pernah lagi. So ini first lah. Ini eksklusif nih. First time. Eksklusif buat Miro Podcast. Aku lahir aku dalam kandungan 11 bulan. Dah lebih bulan. Lebih bulan. So mungkin aku tak tahulah emak aku terexcited mengandung aku sampai 11 bulan dia masih selesa enjoy macam tu kan. Tak rasa nak seorang bocil tu tak nak keluar lagi. Aku rasa aku selesa kat dalam. So 11 bulan tapi orang tua dah panik dah. Kenapa tak keluar-keluar? Ini anak ke lemak macam tu kan. Maaf ya Mak. Jadi sampai mana tadi? 11 bulan. 11 bulan. Saya orang tua duduk kampung, ya kan? Ayah cikgu je kan. Dia tak macam dia tak banyak duit kalau nak pergi ke kota untuk bawa operate macam tu. So dia pergi bidan. Kalau di Indonesia disebut bidan lah. Lepas tu dia konsultasi di sana, bidan cakap ini dah terlebih ini. Terlebih waktu. Sebenarnya mereka bawa 9 bulan. Orang mak aku bawa tu, ayah aku bawa pergi 9 bulan lebih. So bidan tu bagi petuah. Dia minta kamu hari-hari minum
Kalau sana panggil jeruk limau. Okey, sini limau nipis. Nah, limau nipis. Sini limau Hari-hari nipis. minum biar kandungan tu Mengecut. Okey. So mak aku konsum itu setiap hari lah. Okey. Memang mengecut lah kan, tapi mengecutnya bukan dalam kandungan, setelah lahir. Lepas tu Aku tak tahulah kalau aku gelak ni kurang ajar ke. tak kurang ajar, sebab aku pun gelak. Aku pun pelik, nak jumpa pula bidan tu. Lepas tu dia bagi, mak aku konsum lah setiap hari. Setiap hari. Selama? biar kandungan. Bayangkan Sebulan lebih lah, 2 bulan. Sebulan lebih lah, hampir nak 2 bulan. Okey. Sebab dia benda tu dah mengecil, barulah boleh lahir. Pun masih besar lagi, 5,3 ounce. So boleh bayangkan kalau dia tak konsum limau tu, aku rasa lagi sebesar 10 kg. kamu. Sebesar kamu. So boleh imagine tak macam mana susahnya mak aku. Orang lain, kamu 9 bulan. Lemah, mak aku 11 bulan. So makanya aku macam iyalah bangga kan pada mak aku boleh bawa 11 bulan besar macam. Begitu lahir, aku ada gambar tapi tak save lah, tapi gambar aku dalam berapa umur setahun ke macam lebih kurang, besar, gemuk. Ada dalam handphone ada? Tak ingat. Aku dah bertukar handphone. Okey. So Ya, kaya. Bocil kaya tukar handphone. Ya. Bayar di sini mahal. Okey, so dalam masa umur 4 tahun tu tak nampak lagi. Umur 5 tahun dah start dah macam ayahku nampak macam tak membesar kan, macam ayahku start lah bawa aku pergi berobat, pergi ke Medan kan, bawa ke dokter spesial. Dia serius lah. Ayahku memang tipikal orang yang suka anaknya nak tak ada ini macam tu, apa namanya, macam dia nak anak dia sihat-sihat macam tu. Ya. So dia pergi bawa ke Medan, itu rutin dulu pergi jumpa dokter spesial. Dokter cakap ada dalam bertahun lah saya ulang alik pergi Medan, nanti 3 bulan datang lagi, 3 bulan datang lagi. Dalam berapa tahun macam tu rutin. Sampailah di umur berapa ya dokter tu cakap, kita dah dapat hasil ini, hormon pertumbuhan anak bapak sudah tidak berfungsi. Hormon pertumbuhan itu dia macam tak connect lah mungkin. Itu masa umur 4 tahun 5 tahun? Tak, itu dalam 6 ke 7 tahun. 6 ke 7 tahun. Saya dah nak masuk sekolah. So dari situ ayah saya dah macam dia down lah kan. Lepas tu dia cakap pada aku, tapi dia cakap masa tu dah macam dah dewasa lah, dia cakap. Aku dah berubatkan kamu, dah usaha. Aku bukan tidak berusaha, aku semua upaya aku ini macam pinjam duit lah ini macam kan. Tapi hasilnya tidak ada. So kamu jangan kecil hatilah kata saya punya ayah kan. Cuman pada saya masa tu saya tidak macam tak fikir jauh lah. Kan. Tapi memang yalah, umur 7 tahun. Iya, tak fikir benar-benar. Cuman memang yang jadi kendala ketika saya jumpa dengan kawan-kawan. Yang jadi kendala tu apa? Jadi hal. Yang jadi masalah. Yang jadi masalah tu bukan ketika dalam keluarga, tapi begitu jumpa dengan orang di luar, orang di luar nampak ini kenapa kecil. Bahkan saya dulu dah nak masuk sekolah umur 7 tahun. 7 tahun dia SD. SD. Saya dah masuk, tapi sebab orang tengok saya kenapa kecil, so saya tak confident. Saya apa namanya? Jadi stres, depres. Malu lah. Jadi malu. So saya balik ke rumah, saya tak jadi sekolah. Tunggu tahun depan dengan adik kamu baru kamu sekolah sama-sama. So ada kawan kata ayahku. So maknanya aku dah tunda setahun. Tapi umur aku 5 tahun aku dah boleh tulis nama, dah boleh baca. Smart,
pintar sebetulnya. Pintar. Cuman itulah dia punya kepintaran terlebih. Iya. So dia punya badan tuh ambil ke otak. Aduh. Okey. Jadi itulah. Itu ceritanya. Tapi kalau sakit, aku tak ada sakit. Alhamdulillah selama aku hidup, aku tak pernah masuk hospital. Alhamdulillah. Itu karena Allah ya, bukan karena Iya, betul. Tapi aku memang sensitif, macam sering demam lah. Demam je. Demam biasa Demam lah. macam Okay. kamu batuk ke apa, so aku suka guna mask sebab sensitif. Kalau kamu batuk ke apa, nanti aku cepat kena. Tapi kalau macam kat hospital berbaring, alhamdulillah aku tak pernah. Tak pernah. Janganlah pernah. Tak pernah sampai umur 40 ni tak pernah, Cil. Tak pernah. Kecuali accident. Itu kita tidak. Tapi na'udzubillah tak pernah lagi. Accident dah pernah. Dah pernah. Dah. Makanya aku cakap itu je. Tapi kalau sakit sebab penyakit dalam alhamdulillah tidak ada. Okey. Anak yang keberapa, Cil? Aku 7 bersaudara. 7. Anak ke-5. Anak ke-5. 2 lelaki, 5 perempuan. 2 lelaki, 5 perempuan. Ya. Yang atas tu semua lelaki. Yang first laki, yang 5 laki, yang lain tu semua perempuan. Oh. yang lain semua kecil. Apa soalan kamu? Itulah soalannya. Itu, aku dah boleh tepuk. Fizikalnya. Yelah, semua kecil. Kamu ingat anak tuyul? Aduh. Tak, alhamdulillah aku aja. Cuba salah aku nak tanya habis. Okay, boleh ya begini? Bisa anak dong. Kecil boleh. Ya bisa ya, dong. Kan? Sebab aku yang budak kecil kan nggak ngerti apa-apa. Iya, public transport pun aku begini. Ya bisa dong. Orang begini kan, sebab aku ke bawah tak sampai. Aduh. Kekurangan kita buat gurauan aja. Yeah. Tapi Cil, yelah. Kan tak tahulah. Saya pandang bocil adalah satu kelebihan sebab tak semua orang ada yang macam bocil ada. So dia unik daripada yang lain. Kejap, ada nyamuk. Bukan nyamuk, ni agas ni, agas. Peace, come on Peace, ada agas ni. Okay, lanjut. Tak apa, dia pun interfriend. Nanti bank in dia ya. Cil, apa? Yelah, satu kelebihan sebab yelah, bocil dalam dunia seni. Betul? Jadi anak seni lah. Yang dulunya kejap, semprotlah dulu. Semprot. Ini dah habis spray. Dah habis dah. Okay, go. Wangi ya, Cil. Wangi. Sedap. Okay, Cil. Apa brand? Okay, lanjut. Cil, satu kelebihan yang saya pandang adalah bocil ada keunikan yang tersendiri. Baik dari segi karakter, baik dari segi fizikal, sebab tak semua orang ada seperti mana bocil ada. So dalam dunia seni yang bocil ada sekarang ni, baik di Indonesia mungkin, dalam Malaysia dan Singapura juga, Cil kan? Alhamdulillah. So mungkin itu menjadi titik tolak, menjadi rezeki juga untuk seorang bocil. Tak tahulah bocil setuju tak? Setuju. Tapi bagi saya macam ni lah. Semua dah Allah dah tentukan lah. Ya kan? Macam saya dibalik kekurangan, mungkin orang tengoklah kekurangan. Tapi memanglah bagi saya pun kekurangan. Kekurangan sebab orang fikir tak seperti orang lain. Itu yang dia orang cakap kekurangan tu. Sebenarnya pada saya dia berbeza, lain. Dia bukan kekurangan. Kamu pakai spek apa? Kenapa pandangan kamu beza dengan tapi maksudnya kamu positif vibe lah. Tapi saya bukan kata negatif vibe kalau orang kata aku ada kekurangan. Sebab benda tu memang yelah, semua orang ini kita je 1, 2, 3 ada beberapa orang je yang ada jenis macam kita macam tu kan. Tapi yang kamu cakap tadi mungkin itu ada alasannya juga, kan? Sebab dengan aku kecil, cenonet ke apa whatever, apa orang panggil lah. Itu yang buat orang menarik. Contohlah dulu awal aku ikut AFI, kalau di sini IF.
tahun 2005 aku. Oh pernah Cil? Ya, kamu ingat aku tak pandai menyanyi? Sekali je. Lagu apa? Dawai. Okay. Da dam dudi bukan. Oke, lupakan. Nanti viral. Oke, 2005 aku ikut IF di Medan. Aku mewakili Medan. Itulah titik mula aku dalam industri. Duduk dekat Aceh tapi mewakili Medan je. Sebab kat Aceh tak ada IF. Dia tak sampai ke Medan. So maksudnya pergi Medan. Audition dekat Medan. Medan, pergi merantau perjalanan 8 jam. 8 jam. Aku stay sana 2 minggu, duduk tempat kawan, lepas tu pergi audition. Makanya ini mungkin alasan aku cakap yang kamu cakap tadi. Nah, ini aku jawab, mungkin Allah dah tentukan dan ambil benda tu jadi kelebihan, kan? Jadi poin. Dari 2.500 peserta. Dari 2.415 peserta, aku masuk ke 70 besar. Aku tak expect sampai ke situ sebab aku macam saja je kan nak tunjukkan aku punya bakat ni boleh sampai mana. Kan? So, tahu tak orang TV ni cakap apa? Kami panggil kamu sebab kamu unik. Maknanya di situ. Dia mungkin aku kalau sebesar kamu dia tak ambil aku. Suara yang lain tu lagi meletup. Babe, kebabong. Suara aku biasa aja sebetulnya, tapi taklah macam terlalu outstanding. Faham. Kan, tapi mungkin sebab unik tu. Dia orang pertahankan ke 70 besar. Dari 70 nih dia singkirkan aku lah. Tapi mereka buat macam undian kat TV. Dari kota Medan, Jakarta, Palembang, mana yang peserta kurang paling minat. Dan untuk masuk. Ya, untuk dia panggil ke Jakarta. Untuk interview ke buat persembahan. So satu Indonesia vote aku paling tinggi. Vote tertinggi aku 150 lebih. Yang number 2 tuh dalam 30 je. 30 suara. Oh jauh. So di situ alasan mungkin orang ini kecil kenapa ini mungkin that's why orang vote kan. Nah itu yang aku cakap tadi, mungkin itu salah satu alasan Allah bagi kesempatan sebab dalam kekurangan tuh ada kelebihan. Cil, kalau nak kata lebih atau kurang ni kan yelah mungkin orang pandang Cil kurang dari segi fizikal. Tapi lebih di sini. Lebih ke. Ya. Tadi kata cerdik. Ya. Okey. Tadi kata pintar. Tapi kan ada lebih, ada kurangnya. Allah akan balancekan benda tu. So, and belum tentu lagi orang yang kata macam saya ni kan, orang nampak normal, kononnya normal, belum tentu kita lebih dari segala-galanya. Cil. Betul tak, Cil? Betul. Kita kalau macam saya tetap memandang itu adalah jangan terus jam kepada merendah-rendahkan orang lain punya fizikal. Even kalau katalah dekat sini kita panggil istilah OKU. OKU kan? Ada orang sebut orang kurang upaya. Tak, kenapa kurang upaya? Ada je orang orang yang OKU ni dapat pendapatannya lebih daripada orang yang dipandang normal ni. Faham tak? Faham. So dia adalah mempunyai kelainan upaya. Maksudnya kita ada kelebihan menulis menggunakan tangan. Dia menulis juga, dia boleh menulis. So apa kekurangannya? Cuma dia kelainan upaya dia ada dekat kaki mungkin. Sebab dia tak ada tangan mungkin. So kelainan upaya. So kita tak perlu nak merendahkan martabat orang lain. So bukan kita punya kerja lah Cil. Kan untuk macam tu. Tapi depend pada orang tahu. Yelah betul. Kalau aku sendiri justru aku sekolah dulu selalu orang bully tahu. Macam kecil ke apa-apa macam itulah orang bully. Tapi benda tu yang kita buat kita jadi kuat. Sebab saya pernah orang berkata, kalau kamu terbiasa dengan ujian berat,
kamu akan mendapat jawaban yang mudah. Tapi kalau kamu terbiasa dengan soalan yang mudah, kamu akan dapat jawaban yang susah. So, sebab kita dari kecil, saya dari kecil jumpa dengan orang. Semuanya berat. Semua berat-berat. Okay. Masuk ke hati. Bahkan saya sampai dulu nak berhenti sekolah. Masa darjah berapa? Kalau sini darjah. Kalau dekat sana? Okey, lepas yang 9 tahun tu apa? Kalau sana SMP. Sana sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Setelah 9 SD. tahun. Ya, yang 9 tahun sini sekolah rendah lagi. Okey. Sini dah umur 7, 8, 9, 10, 11 12 sampai 12. Darjah 6. Ya, sini darjah 1, 2, 3, 4, 5, darjah 6. So kalau kata 9 tu darjah 4. Bukan. Darjah apa? Bukan. 15 tahun. Oh, 15 tahun. Kalau 15 tahun sini dah sekolah menengah. Sekolah ini pun sekolah menengah pertama. Okey. Maknanya umur dalam 15 tahun lah. Sini tingkatan 3. Ya. Dan tu saya nak berhenti. Tapi orang tua saya cakap, anak saya tidak akan ada yang berhenti sekolah kecuali SMA. Sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas ni kita boleh lanjut pergi kuliah. University. Okey. Macam ini adalah minimum. Kalau kita dah sini, bila-bila kita nak masuk university kan boleh kan? Okey. Tapi kalau kamu berhenti di sekolah menengah pertama tadi, tak boleh. So ayah saya paksa saya kena ada di sekolah menengah atas. Sebab nanti kalau kamu sudah tua, kamu ada duit, kamu nak kuliah, nak masuk university, kamu dah boleh. Tapi kalau kamu di berhenti tengah ni, kamu susah nanti. So sebab sekolahnya tak habis. Ya. So ayahku cakap, apa masalah? Sebab aku malu selalu begini. Kamu cakap aja yang biayai ini je, yang biayai ayah, bukan mereka. So kamu jangan fikirkan. Kamu cakap je, tengok nanti macam mana kita sudah dewasa. Di situ kamu baru bercakap. Macam orang tua saya bagi inilah. Semangat. Okey, bagi motivasi. Kamu jangan fikirkan sekarang, tapi tengok nanti kalau kamu sudah dewasa. Tahu tak bulian orang seperti apa? Buat apa kamu sekolah? Kamu jadi polis, tak boleh kejar pencuri. Kamu jadi tentera, tak boleh angkat senjata. Kamu jadi cikgu, tak sampai papan tulis. Kamu jadi dokter, tak sampai suntik bontot orang. Lepas tu, aku masa tu tak pandai bercakap lagi lah kan. Tak pandai nak lawan lah. Masa tu nak fight balik. Okey. Paling adalah sekali-sekali aku jawab juga. Aku tak mau jadi itu, aku cakap. Aku mau jadi yang lain, aku cakap kan. Apa? Direktur bank, aku cakap. Direktur macam orang bank lah kan. Orang bank, okey. Just duduk je, aku cakap kan. Itu pun tak sampai meja. Kau tinggi, meja tinggi. Semua dia ini kan. So ayahku cakap, jangan dengarkan. Kamu tengok je nanti. Kalau kamu dah sekolah tinggi, kata orang tua lah. Jadi, yang seperti kamu bahas tadi kan, kadang benda itu yang buat kita kuat. So sekarang nih, kalau ada orang cakap, woi kecil ini, dia dah tak mempan, dia dah kebal. Tapi sampai memang kita akan balas lah. Woi besar gitu kan. Sebab kita dah pandai kan. Tapi kalau macam kecil hati tu dah tak ada. Sebab itu kita dah. Sebab dulu dah kena. Iya, imun dia dah kuat. So dah vaksin. Macam dah vaksin. Alah itu benda tu 15 tahun lalu dah aku dah makan macam tu. Sekarang kau bagi macam tu kau tertinggal 15 tahun. Okey. Tapi Cil, bila orang ni renovation ke? Kan nak buatkan kita rumah. Dengar kau Yum. Dengar. Kuat. Ke okey je. Ke suara lagi kuat. Hai. Untuk makluman ni ada renovation kat sebelah studio ni. Tak apalah, kita teruskan je lah Cil. Teruskan ya. Okay. Cil, bila cakap pasal ayah. Okay. Cil, ayah dengan ibu masih ada? Alhamdulillah ibu masih ada. Tapi ayah saya dah dalam 8 tahun lalu. Sudah meninggal? Finish.
Sudah. sorry. Tergelap lah. So, bocil dia buat lawak. Sorry. Sudah dipanggil Allah. Nanti yang sudahnya aku yang kena kecam. Moderator apa gelak benda yang tak sepatutnya lah. Apalah. Kena juga. Cil, kalau kata ayah menghadapi sesuatu yang macam, yalah, bocil rasa dah berat. Betul tak? Bila kena hujat, bila kena ejekan, kena bully. Sebenarnya berat juga untuk ayah menghadapi, betul tak Cil? Betul. So ayah ni pun seorang sosok yang kuat Cil. Yes, orang yang paling kuat. Kejap minum dulu sebab kejap lagi air mata keluar. Okay. Standby air mata. Oke, jadi bagi saya adalah ayah adalah orang yang paling kalau istilah ininya manpower, orang yang paling kuat di belakang saya, support di belakang saya, gitu kan? Sebab apa? Dari kecil saya merantau sampaikan saya ada di titik ini. Tapi betul lah, orang tua ni sensitif kan? Iya, bila kita bercakap tentang orang tua ya. Sekelakar-kelakarnya saya, kalau udah pasal orang tua itu. Ya, faham. Oke, ini gatal nih. Sensitif. Oke, lepas tu sampai mana tadi? Oke, orang tua, apalagi ayah saya adalah orang yang betul-betul support saya dari dulu. Kalau kamu tak merantau, kamu balik aja. Di sini kita ada ini. Kamu tak payah risau pasal untuk menjalani kehidupan tu. Kalau rezeki kita ada. Kebetulan ayah saya cikgu. Pensiun kan. Masa saya dah merantau ke Jakarta, orang tua dah pensiun. Tapi dia macam ada income lah. Nah, so kamu jangan takut nanti aku boleh gaji kamu setiap bulan. Dia hiburkan lah. Dia melegakan hati. Sebab dia takut saya ni di luar entah bergaduh ke orang kacau ke apa. So bagi saya benda macam tu adalah perhatian yang sebetulnya orang tua tu dia nak tunjuk kasih sayang, tapi dia senyap-senyap macam tu kan. Faham. Orang sensitif je boleh perasan. So saya cakap, saya merantau bukan hanya sekedar untuk mencari uang, tapi untuk menghindari, biasalah di kampung ni kan orang cakap macam, bukan kampung lah, tapi jenis kalau kita di daerah, apa ya namanya, dia lebih pada orang lebih suka cakap kekurangan kita daripada kelebihan kita. Beza kalau kita di tempat yang baru, lebih-lebih, bukan saya memuji orang bandar tahu, tapi realiti memang macam tu. Di bandar nih orang lebih pada berfikiran dia tidak ada masa untuk berpikir kekurangan orang. Dia just jumpa, wow best lah you ini. So benda macam tu pun boleh support kita. Lebih-lebih kita yang ada kekurangan macam tu kan. So kalau kita di tempat lah di daerah, benda-benda yang support macam tu kita susah dapatkan. Kurang. Yang ada apa? Begitu kita dapat rezeki, orang cakap tak payah jauh lah pasal jodoh pun. Umur macam ni saya kalau udah balik, bila nak kahwin, bila nak ini ada pasangan, bila nak ini, ada je yang dia kekurangan kita tu dia akan pertanyakan. Nanti kalau kita dah kahwin, bila ada anak-anak, dah ada anak, bila tambah lagi, itu takkan sudah. Dia tak akan memuji, wow kamu hebat ya sekarang, kamu dah ini. Adalah 1-2 tapi rata-rata di sana dia macam apa ya, dia nak tahu kisah kita tapi nak tahu yang kurang-kurang je. Dia tak nak dengar kita yang kita dapat award kat sini, kita pergi sini. Kalau kita cerita travelling, aku hari itu pergi travelling ini nih, dia akan buang muka. Tapi kalau kita cerita penderitaan kita, dia akan dengar. That's why saya paling tidak suka menjual cerita yang sedih.
Ya, saya paling tidak sedih dalam arti macam saya dulu ini disiksa, ini macam itulah. Bukan cerita sedih dalam macam sejarah hidup, apa namanya macam orang tua kita begini. Faham. Tapi kalau cerita sedih kita pernah apa namanya ya, kita pernah menderita ke ini, saya tak suka cerita macam itu. Saya lebih suka yang happy lah macam itu. Kan. Tapi ini aman ya? Ini oke. Tapi saya risau tak sampai sebab pasal orang tua kan. Betul. Tapi ini lebih kepada pengalaman je. Ya betul. So, mungkin ada orang yang ada ayah macam mana bocil ada. Dan mungkin, ialah contoh macam saya. Bocil cerita sosok ayah yang macam ni. Oh sebenarnya bila secara tak langsung, rupanya saya tak sedar yang ayah saya pun sebenarnya macam tu. So melahirkan saya kira melahirkan perasaan saya rasa macam aku bangga ada ayah yang macam tu. Betul? So itu kan memberi impact kepada saya juga. So saya percaya orang lain pun ada yang macam tu. So mungkin dia tak sedar yang kelebihan sebenarnya ayah ni banyak berkorban, yang dia nampak ayah dia marah. Betul. Tapi rupanya bila dia fikir balik, ayah bocil ni macam ni, ayah aku pun buat benda yang sama. Dia sentiasa pertahankan aku, dia sentiasa berkorban untuk aku, dia cari rezeki daripada pagi sampai petang, sampai malam mungkin. Rupanya ini ayah. Dia punya apa namanya, dia terbuka fikiran. Jadinya dia boleh berfikir balik. Tapi sebetulnya yang macam saya cakap tadi, saya kurang suka cerita alhamdulillah kalau orang ambil positif vibe-nya. Tapi ada juga yang memanfaatkan benda tu. Lagipun bagi saya yang sedih sudahlah. Sudah berlalu macam kan. Tapi sekali-sekali okey je kan. So macam, tapi pasal orang tua ni bagi saya okey lah sebab kita kena cerita penderitaan orang tua kan. Kita lebih bila kita bercerita mengingat jasa. Itu betul Cil. Itu point kita sebenarnya. Jadi tadi soalannya apa ya? Saya jadi lupa. Kayaknya sosok ayah tu yang kuat. Sosok ayah yang kuat. So itu yang saya ini, sosok ayah saya memang orang yang betul-betul dia nak anak dia semua sekolah, semua nak menjadi. Alhamdulillah anak-anak dia walaupun bukan orang yang kaya atau apa, tapi menjadi semua macam kan. Faham. So saya cakap tadi pasal perbedaan kalau saya tak nak balik kampung. Sebab itu tadi kita punya mindset tu, mindset dia berbeza. So kalau saya balik sana, orang jarang untuk mencari kekuatan saya. Membuatkan kita tak berkembang. Betul, tapi mencari kelemahan saya. Ada je kan benda-benda macam tu yang buat saya macam saya selesa merantau. That's why saya dari Jakarta ada 8 tahun, di Malaysia saya sudah 11 tahun. 11 tahun, alhamdulillah. Dan kalau diberi kesempatan ke negara lain pun saya sebab saya memang suka macam travel satu. Yang kedua, berjumpa dengan orang baru itu saya boleh dapat dia punya cara pandang, input yang lain. Cara pandangnya. That's why saya cakap pada kawan-kawan saya yang ada di kampung, yuk merantau. Kalaupun kamu dah bekerja di sini, traveling. Itu akan ubah kita punya mindset. Sebab kalau kita duduk di tempat ini je, kita tak tahu macam mana ini. Kita tengok kelemahan orang saja, tapi kelebihan orang tak tahu. Yang komen inilah saya ada posting, saya ada komen di sosial media. Sebab ada komen, ada satu postingan, komen dia macam, kau baliklah Indonesia, kau begini-gini. So, benda tu akan aku akan luahkan dalam komen ni. So, aku tulis tahu macam ni. Kamu macam katak dalam tempurung. Kamu traveling lah. Kalaupun tak ini, kamu merantau. Biar tahu macam mana nikmatnya keluar dari kita punya kepompong. Saya cakap macam itu kan. Kamu traveling minimal. Kalau tidak merantau. Sebab anak panah kalau dia tak dilepaskan, dia tak mendapatkan hasil. Aku cakap macam semua pada orang lain kan. So itu dia. Itu dekat mana? Page mana?
Adalah satu yang ya, ya, yang bocil sempat kena hentam, kena attack pasal soalan sekiranya diberi peluang untuk duduk di Malaysia ya. Ya, Macam tu. okay. Nak cerita pasal itu tak? Cerita lah. Cerita. Okey, kita akan Soalannya macam mana dan bocil jawab macam mana. Okay. So mungkin kan boleh kita boleh clear dekat sini. Memang aku nak clearkan itu. Okey. Apa cerita sebab tu? jawab soalan satu-satu dalam komen tu penat. Yelah. Kan? Betul. So aku clearkan di sini. So korang nak tahu jawapan sebetulnya, tengoklah Miro Podcast. Ya. Promo. Okey, cerita dia macam ni. Saya tengah preview satu filem Malaysia. Okey. Di daerah Wang Samaju lah masa tu kan. So, filem apa tu? Filem dia Syaitan Munafik. Okey. Bukan pengarah, produser dia Datuk Rusdi. Okey. So dia panggil saya untuk review gala premier. Gala premier. Okey. Gala premier. Tayangan perdana lah. Tayangan perdana. Okay. Dengan artis-artis Indonesia lah. Okey. So saya datang. Tapi di sana tuh saya terjumpa satu wartawan. Sebetulnya dia ni baik tau. Dia baik. Dan dia memang cakap. Sorry. Kenyang pula minum. Thank you tau bagi snack di sini. Dia perli kita pula ni. Dia perli kita pula. Saya kalau makan tak boleh bercakap. Yang ni recording silap-silap. Yang ni kita tayang bulan puasa. Dah habis minum pula. Oh iya ke? Takut. Dah azan dah maghrib. Okey. Jadi dia ni wartawan ni. Saya boleh nampak, boleh baca. Kalau dia ni memang benar-benar minat aku. Dia cakap pun, bocil. Wah lama tak jumpa. Aku minat kamu tahu. Dulu aku selalu undi Sehu begini. Memang nampak dia minat saya. Nah di sini yang jadi masalah adalah ketika orang minat dengan kita dan pekerjaannya adalah wartawan. Yeah. Di sini akan ada perbezaan soalan dia. Soalan antara seorang wartawan dengan peminat. Peminat nih dia lebih pada private. Dia nak tahu. Kan? Nak tahu. Kalau wartawan dia just macam dah berapa lama sini, ada projek apa, bila nak kahwin, benda-benda macam itulah. Tapi kalau orang yang minat nih dia macam nak tahu lebih dekat. Macam mana hubungan kamu dengan ini. Lebih intim lah. Betul. Lepas tu interview. Dia interview, aku record ya gitu kan. Sebetulnya ada bukan satu je soalan yang buat saya kenapa soalan macam ni. Tapi ada 2 ke 3 macam tu. Yang aku ingat. Satu, dia bagi soalan pasal macam mana hubungan kamu dengan kumpulan Sehu. Itu okey lagi. Dia cakap. So saya jawab lah, alhamdulillah kita okey je. Kita masih sering chatting, chat tapi walaupun tak jumpa. Lepas tu dia cakap, hubungan kamu dengan Ficha macam mana? Kenapa hubungan aku dengan Ficha? Okey je. Tak, kita dah jarang tengok kamu berdua buat ini, buat persembahan. Lepas tu jarang ada posting berdua. Ini dah bagi aku ini dah privacy lah. Dah lebih dalam macam tu kan. Dia sampai kata postingan aku dengan Ficha dah tak ada bersama macam tu kan. Dia jarang jumpa. Bagi aku ini okeylah. Tapi still aku jawab. Sebetulnya persahabatan itu banyak karakter aku cakap. Ada yang kita pertemanan dalam bekerja, pertemanan karena sebab hati kita klik. Apa ya maksud dia? Ngam. Dia ada satu kepala. Ya, betul. Ada yang berteman sebab satu usaha. So aku dengan Vika adalah pertemanan yang kita secara bekerja. Macam contohlah, aku dapat job, aku nak Sehu ini, aku panggil dia, aku panggil yang laki-laki macam tu. Jom kita buat persembahan, kita profesional. Tapi kalau untuk pertemanan dekat sehari-hari, kita
kita tak boleh samakan semua. Macam dia ada family, ada anak, ada suami, ada kerjaan juga busy. Aku nih independen, boleh pergi sana hari ini di Kuala Lumpur, esok dah kat Vietnam, malam ni dah kat Thailand kawin. Kawin. Tiba teringin kawin. Terus? Aku jenis yang lompat-lompat dan berkawan pun aku tidak banyak. Aku jenis kawan yang aku rasa selesa. Aku berkawan secara secara apa ya namanya? Secara intim macam itu kan. Tapi kalau macam kamulah, kita tengok ini kawan bekerja, ya kan? Tapi tak tahu nanti tiba-tiba di luar kita merasa, dia ni oke lah, positive vibe lah, ini suka ini. So itu berkawan nanti lain lagi cerita. Tapi kalau dalam sehari-hari kita mesti ada golongan-golongan kawan itu tadi kan. Betul. Bekerja ke dalam teman cerita bersama, satu rahasia macam. Betul. Nah, aku cakap pada dia, Vika nih kawan yang untuk kita bekerja. Kalau ada job ini nih kita buat. Tapi kalau tak kita buat hal masing-masing. Tapi bukan bermakna kita bergaduh, aku cakap. Yang kedua, soalan dia, ini yang buat kontroversi. Dia bagi soalan, Cil, tapi ini lebih kurang lah. Aku tak ingat lagi. Soalannya itu lebih kurang macam, Cil, andai kata kamu dibagi kesempatan untuk duduk di Malaysia, kamu terima ke tidak? Soalan dia ni satu. Kalau aku jawab macam, tak payahlah, aku lebih suka pindah-pindah ini. Ini mesti akan dikecam juga. Ya kan? Mesti kan dia pun kecam aku. Kecam terus. Dia tak habis lagi buat ni. Okey, lepas tu? Kalau aku jawab itu, aku mesti lagi dikecam. Ya kan? Sebab orang, anak durhaka kamu, berlagak, dibesarkan di sini, kamu buat kata-kata begini. Itu bukan dikecam lagi, diboykot terus. Aku punya paspor langsung di reject. So, tapi aku ikut apa kata hati aku lah. Masa itu menjawabnya. Masa kata hati. Sebab aku memang suka berpetualang. Kan? Aku cakap, aku bukan hanya di Malaysia. Di Singapura pun kalau aku dapat kesempatan, aku ambil di Brunei ke, di India ke. Bahkan aku pernah cakap pada kawan aku, kalau aku ada job di Somalia ke, di Afrika, ada job ini, aku boleh pergi. Walaupun mak aku cakap janganlah jauh-jauh gitu kan. Tapi aku boleh terima benda-benda macam tu. So aku jawab lah, cakap, mestilah senang hati. Apalagi kalau dapat IC biru ke IC merah. Yang IC biru warga Malaysia. Apalagi kalau dapat IC biru, lagilah aku tenang cakap kan. Sebenarnya satu, itu jawaban jujur aku sebab aku memang suka merantau. Kedua, aku jawab macam tu. Aku nak ambil hati orang Malaysia biar dia happy. Sebab Indonesia dengan Malaysia ni, dia suka over proud. Dia kalau dia tengok orang luar membanggakan negara dia akan puji, kan? Itu yang aku nak, niat aku nak ambil hati. Of course lah aku terima. Kalau boleh dapat IC biru lagi. Nak menunjukkan betapa cintanya saya dengan Malaysia. So, aku cakap lagi, aku di hati aku setengah dah Malaysia dah, setengah Indonesia. Untuk menunjukkan aku punya rasa cinta dengan Malaysia, dengan harapan netizen taklah berharap sangat, tapi macam nak ambil hati dia orang lah, nak senangkan. Rupanya cinta apa dia tu? Cinta putus di tengah jalan. Bukan. Ada lagu gayung tak bersambut. Rupanya gayung tak bersambut. Aku ingatkan Malaysian people bahagia dengar jawaban aku. Sekali kau balik ke Indonesia, balik kau ke Indon gitu. Alamak gitu kan. Jangan sini, kau udah ini orang Rohingya ada banyak sini. Kau lagi gini.
Pas tu aku mula-mula aku tak tengok tahu. Okey. Aku jenis yang kalau orang interview, biarlah macam tu kan. Okey. Tak ini sangat. Okey. Lepas tu sampai ada kawan, Fijar lah. Okey. Dia inbox aku. Cil, kamu baca komen. Aku sakit hati kata dia. Hah, ada apa? Ini kamu viral di Mstar. Aku baca komen-komen. Oh, ya salah. Indonesia pun macam ni. Tak boleh tengok orang gini-gini. So, pas tu aku cakap pada dia. Lah biasalah macam ni. Tapi aku sakit hati, Cil. Kamu gini. Aku yang dikecam, kenapa kamu yang sakit hati? Aku balas lah kat situ kan. Yang aku komen seperti tadi. Pas tu aku cakap juga. Ya Allah, saudara-saudaraku di Malaysia, kenapa kalian seperti ini? Oke je pertanyaan tu. Aku tak saja. Aku sengaja tak perlikan, macam tak buat benda sensitif. Memuji sebenarnya. Sebenarnya memuji. Hanya memuji. Ku akui tubuhku malu. Tahu lagu tu? Coba nyanyi sikit. Memuji dalam hatiku. Asik. Dalam fikir. Tak hafal. Tak hafal. Okay, next. Dia pancing aku Itulah macam tu. awalnya. Itulah awalnya. Jadi heboh di sosial media. So bagi aku, tapi itu biasalah. Kalau tak macam itu, sekali-sekali bolehlah. Tapi aku memang aku tak suka jenis kontroversi. Ya, aku tak suka. Aku lebih suka orang lihat aku dari aku punya karya. Bukan publicity. Sebagai perjalanan sebagai anak seni. Betul. Tapi bukan sebab publicity, sebab salah cakap apa. Tapi kalau sekali-sekali, tapi bagi akulah, benda ni bukan aku rancang pun. Aku saja nak menjawab soalan yang adik tu tadi dengan jujur. Tapi aku bagi bumbu sikit biar netizen Malaysia senang. Rupanya itu tadi. Dia orang tak terima. Kamu balik ke Indonesia. Dia tak terima bumbu daripada Indonesia. Dia tak terima gayung sakit perut aku. Nanti sakit perut. Sebab pedas. Makan cabai rawit. Padahal kalau netizen Indonesia lagi pedas tau. Daripada tu. Saya percaya tu. Okay. Cil. Yelah. Saya tengok interview tu. Oh, kamu tengok juga? Tengok. Iya. Kamu ada komen tak? Ke kamu yang komen? Tak, Cil. Nak unfollow. Aduh, rosak. Okay. Tak, Cil. Bila saya tengok, saya rasa tak ada masalah lah, Cil. Apa ni? Tak tahulah. Dari segi jawapan, dari segi jawapan soalan aku. ke jawapan netizen? Tak, sabar. Dari segi soalan wartawan tu, yang peminat bocil tu, tak ada masalah. Betul. And jawapan kamu pun tak ada masalah. Betul. Saya rasa, itu kan dari segi appreciation, menghargai. Sekiranya ada tawaran. Bukan dah ditawarkan. Lainlah. Bocil dah tiba-tiba dapat IC biru, kata macam tu. Aku dah dapat IC biru. Dan masa tu orang nak persoalkan, nak ni kenapa tiba-tiba dia dapat apa sumbangan dia dekat Malaysia. So itu okey. Ini soalannya sekiranya, betul tak? Tak dapat lagi sekiranya ada tawaran untuk duduk di Malaysia, dan why not? Apa tindakan bocil? Alhamdulillah. Orang maksudnya Malaysia appreciate aku. Betul. So aku terima dengan terbuka. Bukan Malaysia je. Sekiranya Singapura ada. Betul tak? Betul. Aku pun pada ini aku tak menyalahkan juga lah wartawan ni. Walaupun menurut aku soalan macam ni tapi tak salah pun. Tak ada masalah, Cil. Soalan tak ada masalah. Sebab dia pun mungkin terfikir itu juga kan. Ya. Sekiranya ada tawaran, dan why not? Tapi time interview tu memang aku rasa soalan ni okey ke macam tu kan. Okey, takut terjebak. Aku sebelum dia tanya, sebelum aku jawab, aku pun terfikir juga soalan macam ni okey ke macam. Aku tak tahulah apa yang salah kan, tapi aku rasa risau. Terdetik hati macam ada tak sedap hati macam tu lah. Ini okey ke macam. So untuk ambil hati, aku cakap lah, okey lah. Alhamdulillah kalau ada yang bagi IC biru.
sebetulnya jawaban yang jujur aku negara manapun aku oke, aku cakap. Tapi untuk menambah bumbu lagi, apalagi kalau ada dapat IC biru di Malaysia, sebab di hati aku setengah dah jadi Malaysia gitu kan. Aku ingat benda tu boleh ini. Why not? Tak tahulah saya punya pandangan. Mungkin saya berbeza pandangan dengan orang lain. Tapi aku pun tidaklah terfikir sampai viral macam ni. Aku ingat pun kalaupun orang terbaca, oh ya dia just tahu je skip macam tu kan. Rupanya viral kan sampai kawan aku orang Indonesia pun cakap, "Hah? Kamu kenapa ini gini?" Aku cakap santai. Jarang-jarang kot aku viral. So itu pun Alhamdulillah. Kita ambil positif je lah. Alhamdulillah. Lepas dari itu orang tengok IG aku. Tengok ada juga yang komen, kamu tak balik Indon ke begini-gini. Aduh, satu yang aku tak suka adalah aku tak suka orang panggil aku Indon. Kan? Kenapa? Dia Indo. Itulah saya ada nampak jangan panggil Indon. Indon tu bahasa kasar. Ya, aku tak tahulah itu kasar atau apa, tapi lebih suka panggillah negara, nama negara kan. Penuh Indonesia. Penuh Indonesia macam. Macam saya jujur kalau di Indonesia orang cakap, kamu di Malaya, kamu Malay. Orang sana manggil Malay. Cakap Malay itu ras. Melayu aku cakap kan. Nama negaranya Malaysia. So kamu panggil Malaysia. Aku jenis orang yang suka betulkan. Kalau orang tak tahu aku betulkan, kalau orang salah aku tegur kan. Even dia sutradara pun dia pernah begini-gini, aku cakap ini baiknya begini tahu supaya tidak jadi salah sangka buat ini nanti gitu kan. Nah, jadi komen tu pun dia balik cakap macam tu. Yang buat aku tersinggung bukan sana balik ke Indonesia, bukan, tapi yang dia cakap sana balik Indon. Kenapa harus negara aku yang tahu? Gitu. Oh gitu ceritanya. Sama seperti ialah kita respect negara orang lah, supaya negara kita juga dihargai orang. Betul. Macam saya ke Indonesia, orang kan selalu Malaysia seperti ini ya. Kalau ada kan viral tuh istilah kalau tandas toilet dalam bahasa Malaysia bilik termenungkan. Kau pandai-pandai je buat buat cakap macam itu. Kamu pergi dulu ke sana, kamu tengok apa yang ini. Jangan kamu tak tahu kamu juga toilet. Di sana tandas aku cakap. Oh, bukan ini ya. So ada istilah di Indonesia yang viral. Ya benda-benda macam itu aku tak suka. Aku akan langsung jangan cakap yang apa yang kamu tidak tahu dengan tujuan memperselekeh. Memperlekehkan. Selekeh tu compang-camping, itu selekeh. Memperselekeh pula dah. Perkelekeh apa? Memperlekehkan negara orang cakap kan. Kan banyak tuh orang cakap Malay gini, bukan Malay, Malaysia. Makanya aku pun di sini seperti itu, Indon bukan Indon, Indonesia. Respect other country. Betul. Apa aku cakap ini tadi? Speaking ya. English ya? English. Wow. Oi kelate. Well educated. Oi kelate. Gapo dia? Oh, molek ni. Aku memang Cina minat keretina. Tapi bukan jenis bewok. Boyo, bukan bewok. Boyo. Biawak. Tok ledok cari pino sokmo ambo meme cinta kedi. Bising. Dia. Itu Cik, macam mana boleh sampai ke 5 star malam tu. 5 star kan? Macam mana boleh dapat apa berkelana daripada itu and pergi ke Maharaja Lawak Mega? Mega ke Maharaja Lawak Mega? Mega kan? Macam mana? Apa soalannya? Macam mana boleh daripada Indonesia. So pergi audition yang ke Medan tu, mewakili Medan. Itu ada acara AF. Tapi macam mana boleh terjun ke dunia lawak dan sampai ke Maharaja Lawak Mega ni, ke Malaysia ni? Macam mana? Apa cerita? Kamera tengok aku. Good question.
Nah ini kalau aku cerita panjang tahu. Kamu minum dulu. Oke. Nanti panjang nih. Oke, nanti dahaga ya. Dari Jakarta ke Malaysia kan. Oke, Cil, teruskan. Oke. Jadi 2005 itu aku merantau di Jakarta, pergi casting, pergi syuting, pergi ini itu. Mungkin aku punya sinetron dulu, kamu pernah tengok juga. Kamu jadi ini Dunia hayalan, dunia impian. Asik. Asik. Sikat, Cil. Sama lagi. Di bumi, laut, dan di udara. Itu lagu yang sama ya. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Itu sinetron aku. Yang ada di itu apa terkenal kat Malaysia tu? Di Bangladesh pun tayang. Bangladesh tak ada lah. Tak tahu lah. Tak sampai ya? Tak. Orang Indonesia tengok kat Bangladesh. Oh, okey. Oke, jadi dari itu film-film bawang merah, bawang merah. Bukan bawang merah, Bukan, dia dongeng dengan Dia legenda. Setiap cerita dia beza tajuk. Oh, okey. Oh, ya. Setiap hari dia habis yang tu. So nanti dia akan okey. So di situ aku ada beberapa dapat peran. Ada jadi manusia ular lah, manusia kelinci lah, manusia monyet lah. Nasib baik tak ada manusia. Kau tidak tak boleh pegang. Kau tidak tak boleh pegang ni. Haram. Yang ini silent. Ini bayan. Okey, teruskan. Okey, lepas tu itu 2007, 2008 sampailah 2011. Awal 2011 aku dapat kerja di radio Jakarta. Radio RDI namanya. RDI. Radio Dangdut Indonesia. Okey, RDI. R tu R. RDI. Lupa aku di Malaysia. Jangan kecam ya. Okey, RDI. Okey, aku siaran di sana dengan genre komedi lah. Tapi lagu-lagu dangdut macam itu. Hampir setahun di sana, tiba-tiba ya itu tadi ya, manusia ini kadang pergi ke sini bukan sebab tanpa alasan. Sebab nak pergi ke sini, so dia kena singgah sini dulu sebagai batu loncatan. So menurut aku radio ini adalah batu loncatan aku juga bertahan. Sebab di akhir 2010 ayah aku dah panggil, kamu harus balik aja lah. Balik sajalah. Buat apa di sana lagi? Kamu dah jarang syuting. Kamu masa tu aku syuting dah kurang dah. So aku cakap ya, bagi aku waktu beberapa bulan lagi, kalau tak ada juga aku balik. Aku cakap macam tu pada masa tu ayah masih ada lah, 8 tahun lepas, 9 tahun lepas lah. Ayah aku meninggal 2015. So 2010 tu aku masih di Jakarta. Alhamdulillah 2011 awal aku dapat tawaran di radio itu. So aku cakap pada ayah, aku dapat kerja. So aku tak jadi balik. Okey lah kalau macam tu. So aku bekerja, siaran-siaran. Masa di radio pun aku banyak kenalan orang kan. Macam artis-artis, macam Ayu Ting Ting, siapa artis dangdut tu selalu datang. So ada satu orang nih bagi info. Siapa yang mau, aku kan komedian dalam konti itu kan. Siapa yang mau komedian mau bertanding di Malaysia. Ada acara komedi tayang di 3 negara katanya. Untuk 3 negara gitu. Lepas tu saya dengan kawan-kawan, jom kita pergi. Kita ini pergi. Tapi saya pergi tak ada persiapan tahu. Kawan saya dah memang dia orang ada grup. Grup dari radio tu, grup yang show kat luar. Biasa saya tak ada kawan langsung. Pergi audition, tiba-tiba berjumpalah dengan 2 makhluk nih. Itu Vicha dengan Eko. Eko. Bukan. Oh bukan ya, itu ekor. Itu ekor. Nah ini namanya Eko. Yang laki-laki first. Yang first. Lepas tu dia orang tentukan
Dan dia orang satukan lah. Nah, Eko yang pilih. Oh, Oke. Aku ambil yang 2 nih, kata dia. Lepas tu So masa tu memang nak berkumpulan ya? Ya, harus berkumpulan. Harus berkumpulan. Okay. Masa tu belum ada solo lagi. Okay. Kan, harus berkumpulan. Oke, so aku tanya dia, kenapa kau pilih aku? Sebab kamu kecil, yang ini besar. Aku banyak ide, kata dia. Dia memang banyak ide. Okay. Eko tu banyak ide. Okay. Sehu, aku rasa menjadi sebab ide-ide dia juga lah. Gitu, 80% boleh kata 80% daripada dia. Okay. 20% tu undian. Oh, maknanya kamu dengan Bica tak ada apa-apa. Ada. Macam tak berguna je. Macam tu je. Memang pun dalam latihan tak berguna. Tapi dalam stage tak ada aku, Ica tak jadi. Tak ada Ica, aku tak jadi. Saling apa ya namanya? Melengkapi. Ya, mutual simbiosis. Okay, faham tak? Nampak cerdik. Nampak bijak, okay. Nampak bijak. Saling aku nak mencarut ni. Saling memerlukan. Ya. Kalau di Indonesia saling membutuhkan. Okey, faham. Memnya jangan dihilangkan ya. Ya. Okey. Jadi bos tu dia tukar. Okey, dia dapatlah 4 ke 3 grup dari Indonesia. Tapi dia dah nampak kami ni macam ni boleh pergi yang ni. Yang ni boleh pergi. Okey. So kita pergilah ke ini. Orang Astro datang. Boleh sebut merek ke? Tak apa, boleh, tak masalah. So maknanya orang Astro sendiri yang pergi ke Indonesia pergi untuk buat pilihan. Untuk tengok tak. Kita dah jadi grup, tapi dia orang nak tengok macam tu kan. Siapa yang patut pergi? Siapa yang patut pergi. Daripada 4 kumpulan tu. Ya. Okey. So dia tengok, okey. Boleh kan. So kita pergilah ke sini. Okay. Kita pergi sini, tapi sedikit pun saya tak ada terfikir grup saya ni akan pergi jauh. Sebab kita baru je bentuk hari itu. Masa tu, okay. Yang lain tu dah power semua. Ada Bawel yang dengan gendang sekali. Aku fikir dia yang pergi final tau. Sebab dia memang punya konsep dia bagus. Dia ada karakter dia. Bawel tu yang ada misal kompet ke? Yang salah seorang. Nena. Lucu sekali. Yang satu ganteng, yang satunya tidak ganteng. Ya. Bila kita nak siap ni menyanyi je. Sejam dah siap. Sejam, kita dah 3 jam. Okay, lepas tu dipendekkan cerita, lajukan. Lajukan, janganlah laju, tak apa, santai apa. Okay, boleh lah. Malah masih muda. Jadi akhirnya kita pergilah. 3 grup kot kalau tak salah. 3 grup masuk ke TV Malaysia. Lepas tu kumpulan pertama tersingkir awal. Kumpulan pertama. Nama dia Cair dulu kan. Itu yang power sebetulnya, dia orang dah lama, legend lah. Lepas tu tapi tersingkir awal. Lepas tu dah minggu nak final yang Bawel tu tersingkir. Tiba-tiba nama kita masuk ke final. So aku alhamdulillah. Lepas tu masa aku siaran radio, ayahku pun ada call lagi. Dah kamu asyik siaran tak masuk TV lagi ke? Balik je lah gitu kan. Aku tuh cakap lagi, ya bagi aku kesempatan. Tahun 2011 kalau aku tak ada kemajuan, aku balik kampung. Mula-mula tu chill, kau tak ada kerjaan di sana, kau baliklah kampung. Aku cakap ayah aku ni protektif. Dia tak bagi aku bergaul dengan, tapi bagi aku suka. Walaupun kawan aku kecam, kau ni jauh sikit orang tu ada call, jauh sikit orang tu ada call. Baguslah, itu sayang. Betul kan? Kenapa? Alhamdulillah dengan cara dia seperti itu, aku di Jakarta aku tidak bergaul dengan orang yang mabuk-mabuk. Isap rokok everywhere, di mana-mana ada. Tapi alhamdulillah aku tidak terpengaruh dengan itu, gitu kan. Dan walaupun ayahku selalu call, bila nak balik, kau tak masuk TV lagi, baliklah. Ya, bagi 2011 ini selesai. Kalau aku tak dapat tawaran TV, bagi ayah aku radio ini tak menjanjikan. Padahal bagi aku radio ini adalah my soul. Soul apa ya? Jiwa ya? Jiwa. Kita punya dia panggil apa? Minat kita. Bila kita buat tu kita rasa happy. That's why ini dah 3 jam aku selesa. Memang aku suka je. Jiwa, ya. Walaupun dah 1000 position dah bertukar.
Okay. Aku suka jenis podcast ke lebih-lebih ada music macam tu. Aku bercita-cita aku punya radio. Wow. Nanti. Nah itu kita lanjut lagi lah. Radio Radio Aceh. Jangan. Bocil FM. Bocil FM. Okay, teruskan. Lepas tu ayahku tetaplah itu tadi kan cakap 2011 tak ada aku masuk TV, aku balik. Alhamdulillah masuk TV Malaysia. Gila, aku tak terima. Lepas tu bos aku cakap, aku kena buat visa 3 bulan kan. Lepas tu bos aku tanya, kamu ini buat visa 3 bulan, kamu mau di stay sana? Iya bos, aku mau, dengar tak? Dengar. Aku mau minta cuti ya 3 bulan, aku mau ke cuti apa 3 bulan? Kau melahirkan? Tak ada. Sekarang ini kau pilih. Kau mau tetap di radio atau kau mau ambil job di Malaysia? Sebab 3 bulan. Kalau 2 minggu aku boleh izinkan kata dia. Tapi kalau 3 bulan dah tak boleh. So aku fikirlah aku solat. Istikharah. Tapi sebenarnya tidak perlu ini susah pun. Kalau dah jawaban go internasional siapa yang tak nak? Siapa yang tak nak? Tapi still aku solat lah. Entah benda yang aku sangka baik, rupanya bagi Allah tak baik kan. Betul. Solat dan alhamdulillah aku bulatkan keputusan. Oke, bos, aku resign lah dari sini. Aku nak ambil. Oke, tak apa. Enjoy. Semoga sukses. Alhamdulillah aku pergi ke Malaysia, aku call ayah aku, ya aku tak jadi balik. Kenapa? Aku sudah go internasional. Tapi ini sebab doa-doa mereka tuh. Pasti. Sudah pasti. Apalagi emak aku. The power of doa emak itu. Orang tengok, kamu kecil-kecil pergi sana sini, negara ini tak kena culik ke? Sampai ada orang cakap aku, kamu ada dukunnya. Cakap, doa aja aku minta pada emak aku setiap aku berjalan macam ni tadi datang sini, mak aku mau kerja, doakan ya sukses ya ini ya oke. Dan doa sendiri pastinya, jangan suruh orang berdoa, kau sendiri tak berdoa. Betul. So kalau kita dah berdoa, dah pasrah pada Allah, bagaimanapun kita, bodyguard tak lalu. Betul. Ada Allah yang melindungi kita. Maha besar. Bodyguard escort sebesar mana? Betul. Hebat-hebat 100 kg. Bodyguard kita lagi besar. Tuh. Aduh. So, itulah awalnya. Akhirnya aku ada di Malaysia. Sejak dari situ, aku putuskan. Sepertinya aku nyaman di sini. So, aku cari tempat tinggal di Malaysia. Job di sana pun dah. Sebetulnya ada orang panggil, tapi kadang clash dengan jadwal sini, so aku tolak. Lama dia orang macam hilang kontak aku kan, sebab nombor pun dah bertukar. Sekarang ni dapat pula IC biru. Kena kecam lagi. belum doakan ya Bapak Menteri, tolong dikasih IC biru. Bukan IC biru ya, IC merah. Bermastautin. Apa tuh? Maknanya bermastautin ni apa Haris? Yang sudah menetap lama di Malaysia, macam tu lah. IC merah lah kan? IC merah. Ya, kalau diberi pilihan aku sebenarnya lebih memilih IC merah sebenarnya. Sebab yelah orang tua di sana, kalau kita dah jadi warga negara sini, macam mana ya hati kita tuh tak boleh di inilah. Tapi kalau ditanya cinta itu cinta, tapi kan cinta tidak harus memiliki. Ya, macam tu. So perjalanan Bocil di Malaysia itulah perjalanannya. Ya, itu perjalananku. Dari situ dah start banyak tawaran, apapun selesa kan. Ya, itu aku cakap, aku jenis cinta semua negara. Ada kan orang aku tak nak pergi negara inilah, koto, negara inilah. Banyak begini, banyak copet, banyak ini. Tapi itu kalau kita dengar daripada orang, kita tak mengalaminya sendiri. Betul. Kalau aku sendiri, negara manapun aku teringin nak pergi, Miru. Manapun, kalau aku ada mampu duit, aku mampu langkah aku ada, waktu aku ada, duit sehat, aku ada, aku akan pergi kemanapun. Even pergi ke daerah kampung-kampung sini, satu Malaysia aku udah pusing, kecuali Sabah.
Sebab? Kenapa? Tak ada undangan. Satu Malaysia aku dah pusing. So, wahai warga Sabah, anda yang buat event-event, Okey, bagi boleh suara cantik jemput. sikit. Minum dulu. Biar suara cantik orang Sabah nanti tengok. Oh, gini, macam tu. Wahai orang-orang Sabah, jangan lupa untuk dapatkan khidmat Bocil Bancin untuk hari keramaian anda. Gitu. Mampus. Sebab bocil tak pernah lagi pergi Sabah. Ya, Cil. Ya. Cil, pergi Sabah, Cil. Ya, makanya aku teringin pergi sana. Scenerinya cantik. Dia ada satu tempat tu apa mana Sandakan sejuk. Tapi aku tak nak pergi Sandakan. Sandakan sejuk Aku kan? tak nak pergi Sandakan. Habis tu? Aku tak nak pergi Sandakan. Kenapa? Sebab sandaran aku sudah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bagi pick up line. Tak ada gurau. Ya, aku memang teringin pergi Sandakan itu. Wih, view dia, udara dia, laut dia. Bahkan aku teringin naik Gunung Kinabalu. Tapi aku rasa aku tak boleh. Bukan aku tak mau, tapi disebab undang-undang. Aku tak dibolehkan pun sebab tinggi sangat kan. Dia tertinggi di Malaysia kan. Ya kan. Ya. Tapi kalau boleh aku teringin juga nak pergi. Teringin. Nah itu je satu negeri tu aku tak pergi lagi. Oh yang lain semua dah pergi? Yang lain semua pergi. Kamu cakap mana? Utara. Pahang ke mana? Pahang lebih-lebih. Aku suka puding di Raja Pahang. Oh ya? Terbaik. Best ever. Dalam banyak-banyak negeri yang paling best sekali? Banyak. Jangan tanya yang satu. Paling best sekali. Alamak, ini soalan susah ini. Satu je. Apa yang paling Negeri best? Terengganu aku suka dia punya lomak cili api. Melaka aku suka. Terengganu sudah pergi. Aku suka nasi apa tu? Dagang. Okey. Kelate dah pergi. Aduh, mana ya yang enak ya? Maksudnya yang nomor 1 ya. Nomor 1. Semua bagus. Tak, Jogja Indonesia. Kamu ini potong gajinya. Ini orang. Ini di Malaysia. Johor Bahru pun sedap. Pening pun sedap. Aduh. Nasi kandar. Tak boleh. Tapi nanti kalau aku jawab Penang, orang Melaka kecam aku. itu sebab dia tak nak jawab. Siap betul. Tidak boleh. Okey. Subhanallah. Best. Zura banyak lagi Cil nak borak. Tak apa, borak aku enjoy. Cuma abang sudah. Sudahlah. Dia pun gelak kat belakang. Okey. Dah lah kot. Cukuplah Cil. Cukuplah Cil. Okey, aku nak bagi soalan pada kamu. Apa dia? Tadi kan kamu tanya, ini boleh live ke? Boleh. Apalah, record je dulu. Tadi kamu tanya aku, Cil, kamu Muslim kan? Kata dia. Oh, yang tadi masa off record tadi. So kalau misalnya apa yang aku nak tadi tanya? Okey, soalan dia dari aku adalah kamu nak invite aku datang sini, kamu nak tanya apa tadinya? Kalau bukan Muslim ke apa? Kalau seandainya tadi. Oh, tadi tu bila saya tanya kamu belum tahu kalau aku seorang Muslim kan? Sebenarnya tak ada masalah pun. Kita tak ada batasan agama pun untuk kita jemput. So kalau kata sebab kita lebih kepada pengalaman hidup. Pengalaman macam mana seorang perantau dia panggil apa kalau perantau tu apa? Iyalah perantau lah. Kalau Indonesia pun perantau juga? Kalau perantau daripada Indonesia macam mana perjalanan susahnya kehidupan daripada sana nak merantau ke negara orang, macam mana pandangan negara yang kita nak pergi tu. Contoh macam tadi itulah. Netizen ada cakap kau baliklah Indon. Benda-benda yang macam tu. So macam mana tu susah Cil. Tapi baguslah jawapan kamu. Aku ingatkan tadi kalau aku seandainya bukan ini, apakah lain soalan ke ataupun apa gitu? Tak. Kita lebih kepada pengalaman hidup Cil. Tujuannya pengalaman hidup ya. Okay Cil. Subhanallah, thank you Cil dah sampai dekat podcast kita. Setiap orang ada cerita, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan tu cuba jangan judge and cuba dengar daripada awal sampai habis. And jangan terus jump to the conclusion and cuba fikir dari sudut
positif. Supaya kita dapat tu. Aku cari sudut positif. Bukan. Chill. Mana sudut positif nak cari, mana jumpa, chill. Yelah, kamu cakap sudut positif. Aku cari kat mana sudut positif tu. Cara berfikir. Berfikir, chill. Andai. Aku penat. Dah lah. Cukup lah. Okey, adalah lagi. Bagilah lagi. Cukup. Jangan jemput aku belum sampai. Sampai je lepas ni kita pergi makan. Makan ni? Kita pergi makan lah. Kat Indonesia ya. Ayam geprek. Ayam penyet. Ayam penyet. Kita makan ayam penyet lah. Ayam penyet lah. Datang kat Malaysia, dah duduk Itulah. kat Malaysia pakai. Come on lah. Come on lah, brother. Mestilah. Apa sini yang famous? Ayam penyet. Okay. Dah, Cel. Kamu Saya ada pick up lain tak? Ada soalan ke yang kelakar? Bagilah satu soalan. Adakah tetamu macam ni? Tak nak pergi? Tak nak pergi. Tetamu tak nak pergi. Cil. Selesa kat sini. Aku tak nak pergi. Tak apalah, korang balik dulu. Aku nak tidur. Dah Cil. Saya penat dah. Penat, okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi korang di podcast Bocil minggu depan. Thank you Mira jadi tamu saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.